Okay, so kita sambung lagi untuk rumus-rumus janjan. Semalam ada satu cikgu tak sempat sebenarnya ada dua benda cikgu lupa nak cakap. Okay, satu ialah rumus ini. Okay, rumus ini iaitu SM untuk janjan geometri SM untuk janjan geometri. Nanti dalam senarai rumus untuk SM janjan geometri, awak akan nampak dia tulis macam ini. Awak akan nampak dia tulis macam ini. Dia ada sama dengan A 1 tolak A kuasa N 1 tolak A. Lepas tu dia kata A tak sama dengan 1. So dia ada dua ini dia ada dua ini. Sebenarnya tak kisahlah awak nak pakai mana satu. Pakai depan pun betul, pakai belakang pun betul. Sesuka hati awak. Kalau kamu tengok, kamu boleh fahamkan kalau cikgu tarik lepas punya tolak keluar, atas cikgu tarik keluar, bawah saya tarik keluar, dia akan jadi ini. Dia akan jadi ini. So dalam nota saya cikgu bagi satu saja. Tapi sebenarnya kalau kamu tengok senarai rumus nanti dia akan bagi dua. Pakai sajalah mana-mana satu. Tapi jangan rojak. Maksud saya, kamu jangan bila nak pakai ini, bahagian atas gunakan rumus ini punya. Bahagian bawah pakai rumus ini. Tak boleh. Nak pakai sebelah kiri, sebelah kiri. Nak pakai sebelah kanan. Jangan campur adukkan. Kiri-kiri, kanan-kanan. Jangan seorang ambil separuh. Boleh Itu saja untuk rumus SN. Semalam cikgu lupa nak ingatkan. Okey, satu lagi ialah hasil tanpa ketinggalan. Semalam cikgu suruh buat ajalah. Kan cikgu tengok kebanyakan boleh buat. Sebenarnya itu dia dalam matematik. Kalau awak sudah tahu apa rumus dia, contohnya cikgu pagi ini, okey, ini simbol untuk hasil tanpa ketinggalan. Cikgu bagi rumus ini, kerja awak masuk nilai saja sebenarnya. Masuk nilai, kalau boleh terus tekan kalkulator, terus tekan kalkulator. Kalau perlu selesai persamaan, saya selesaikan persamaan. Jadi, tak ada apa punya So, soalan 6C, kalau kamu buat, soalan 6C, kebanyakan sudah buat dan sudah betul lah. Hanya ada berapa orang tak buat, cikgu cakap aje lah. 6C ayat. Soalan 4C, sorry. Okay? Soalan 4C, cikgu tanya hasil tanpa ketinggalan. So, awak pakai saja formula ini. Lepas tu awak masukkanlah. Awak punya A ialah 3. Tengok soalan 3 pula. Awak punya A ialah 1024. Awak punya A ialah 1024. Kemudian awak punya A ialah 1/4 betul? A awak ialah 1/4. So, awak masukkan, awak kira saja awak boleh dapat jawapan dia. Iaitu awak dapat jawapan 4C iaitu 4096/3. Ulanglah, kalau kamu nak tulis nombor bercampur pun boleh, nak tulis pecahan tak wajar pun boleh. Kalau awak nak bagi saya nombor perpuluhan, jangan lupa 2 tempat perpuluhan lah. Okay? So itu untuk soalan 6C semalam yang cikgu tak sempat terangkan. Okey, satu lagi cikgu nak terangkan ialah ini. Kalau kamu tengok untuk hasil tanpa ketinggalan, di sini cikgu hitamkan. Maksudnya, kalau sekarang itu ialah satu janjang aritmetik, cikgu tak mungkin tanya awak hasil tanpa ketinggalan sebab dia tak ada jawapan. Okey. Tapi untuk janjang geometri, baru cikgu boleh tanya, itu pun dengan syaratnya. Kalau kamu tengok atas ini ada satu syarat. Okey. Siapa masih ingat apa maksud simbol dua garis ini? Modulus ini? Positif nilai dia. Kita akan positif. Maksudnya di sini ialah nilai A kamu, kalau tengok ini dia tulis modulus A kurang daripada 1. Maksudnya ialah A awak mesti jatuh nilai daripada -1 sampai 1. Okay? -1 sampai 1, tapi dua nombor ini tak kira sebab simbol dia tak ada sama dengan. Dan tarifan sendiri A tak boleh kosong lah. Kosong. Dengan kata lain, A awak mesti satu nombor 0 point sesuatu. Ataupun negatif 0 point sesuatu. Contohnya untuk soalan ini, tengok A awak ialah 0.25. Kalau cikgu tulis dalam nombor perpuluhan. Okay? So, bukan semua janjang geometri, cikgu akan tanya awak hasil tanpa ketinggalan. Dia ada syaratnya.
Kalau kamu perasan tadi bila cikgu jawab soalan 4C ni, cikgu terpaksa janjang soalan 3 kan. Dan lepas tu cikgu tahu cikgu buat salah. Tahu kenapa? Sebab soalan 3 itu cikgu tengok dia punya A ialah 2. So cikgu terkejut. Kenapa saya tanya awak hasil tanpa keterhinggaan? Pada A saya ialah 2. Sebab bila A ialah 2, cikgu tak mungkin tanya hasil tanpa keterhinggaan. Hanya A dalam kawasan ini saja saya boleh tanya hasil tanpa keterhinggaan. Okey So, kenapa macam ini? Cikgu cuba terangkan sikit. Okay, kenapa macam ini? Okay, semua orang ambil kalkulator kamu. Ambil sebab cikgu perlu semua orang buat kerja. Okay, ambil kalkulator kamu. Sudah? Sudah? Okay. Padang aja lah ya. Sudah terangkan. Okay, kalau kamu sudah ambil kalkulator kamu, okey, sekarang cikgu ini JA memang tak boleh. Okey, cikgu terang ini dulu. JG janjang geometri. Okey, tak payah cakap dengan saya, fikirkan satu nilai A sesuka hati awak. Okey, masuk dalam kalkulator awak. Contohnya, kalau sekarang awak cikgu, saya nak A saya 100. Maka awak tekan kalkulator 100 sama dengan. Boleh? Semua orang buat sekarang? Sudah? Okey, sekarang okey, soalan ini dia kata A mesti satu nombor daripada negatif 1 sampai 1, tapi dua nombor ni tak kira dan kosong tak kira. So cuba awak fikirkan satu nombor sesuka hati, tapi di kawasan ini punya. Okey, sebagai contoh cikgu nak tanya. Okey, Ain awak fikir nombor apa? Cikgu nak pastikan nombor yang awak fikir itu betul. Awak fikir apa? 0.2. Okey, boleh. Ada ni awak fikir nombor apa? 2. 2 tak boleh sebab dia daripada negatif 1 sampai 1 saja. Oh. Tak boleh keluar daripada dia. Mesti kawasan ini saja. Negatif 1 sampai 1 saja. Contoh lain? 0.3. Boleh. 0.3 boleh. Termasuk juga kalau awak bagi saya negatif 0.3 pun boleh. Okey, ada sesiapa tak pasti dia punya A boleh ke tak boleh? Okey semua orang sudah okey Maka apa yang awak buat? Okay, tadi awak sudah masukkan awak punya sebutan pertama dalam ingatan kalkulator kan sebab awak sudah tekan sama dengan kan. So sekarang awak buat darab awak punya A. Contohnya kalau tadi siapa fikir 0.2, maka awak tekan darab 0.2. Awak dah cikgu tak tahu apa A awak. Apakah A awak? Lepas tu awak tekan sama dengan. Okey. Tekan banyak-banyak kali. Sambil tengok cikgu, sambil tekan. Tekan banyak-banyak kali. Dan jangan berhenti. Maksudnya awak tekan sama dengan. Awak tengok nombor tu akan berubah kan? Tekan banyak-banyak kali. Okey, siapa sudah sekarang awak tengok nombor sudah tak nak berubah lah. Ada orang nombor sudah tak nak berubah. Bila awak tekan sama dengan banyak kali, dia asyik bagi awak jawapan yang sama. Ada? Semua tak ada lagi? Tak ada. Nombor masih bergerak lagi? Tekan lagi. Tekan cepat sikit. Sama dengan tekan cepat sikit. Tekan tak berhenti. Ada siapa nombor sudah sama? Dapat kosong. Kosong. Okey. Okey. Siapa sudah dapat kosong tulis di chart sana? Cikgu nak tengok berapa orang sudah dapat. Mana chart kita Tulis di chart sana awak sudah dapat kosong. Yang lain tu sambung kerja awak. Seorang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baru 10 orang. Mana lagi 7 orang? 11. Yang lain tu tak tekan ke? Sudah tidur ke? Okey, tak apa. Sambil tekan, sambil dengar cikgu cakap untuk siapa yang belum sampai kosong Sebenarnya di sini bila dia merupakan janjang geometri, kalau awak punya A ialah satu nombor di antara negatif 1 sampai 1, tapi tak masuk dua nombor itu tak kosong, awak akan dapati awak punya sebutan tak kisah tadi awak mula dengan berapa. Mungkin awak mula dengan nombor sangat besar, 100.
awak akan tengok makin lama nombor itu makin lama makin kecil. Sampai satu tahap bila awak tekan dia bagi awak kosong. Okay. So bila soalan macam ini, kalau awak punya sebutan belakang adalah nombor yang sangat kecil sampai dia hampir macam kosong, okay, awak akan dapatilah kalau saya nak tambah nombor belakang itu ada kesan. Awak bayangkan kalau saya tambah sampai sini, saya sudah dapat 123. Saya tambah kosong lagi, 123. Tambah lagi kosong, 123. Tambah lagi kosong, 123. So itu sebabnya janjan jenis ini di mana belakang dia pergi kepada angka kosong punya, janjan geometri jenis ini baru mungkin cikgu tanya awak hasil tanpa ketak terhinggaan. Kalau sekarang, cuba kamu pakai A yang sama, tapi nak ubah pun boleh. Sekarang awak pilih satu A di kawasan ini, iaitu lebih besar daripada 1 ataupun lebih kecil daripada negatif 1. Cuba nombor itu awak tekan kali ini. Faham maksud saya? Katakan awak pilih A awak ialah 1000. Tak apa, nombor besar awak pilih 1000. 1000 sama dengan. Kemudian awak darat, contoh cikgu boleh darat 3, satu nombor lebih besar daripada 1. Ataupun cikgu boleh darat negatif 4, satu nombor lebih kecil daripada negatif 1. Lepas tu awak cukup tekan sama dengan banyak-banyak kali. Cikgu bagi 1 minit untuk awak tekan. Ada tak sesiapa tapak kosong macam tadi? Ini main mulut cakap. Ada sesiapa tak tapak kosong macam tadi? Cikgu bagi 1 minit awak tekan sama dengan. Tapi sampai tekan tu, sampai awak tengok nombor tu. Apa yang awak rasa kepada nombor tu? Dia makin lama makin besar ada tapak kosong? Bukan cikgu. Yang tadi yang diorang dapat kosong tu kan? Yang tu memang dapat kosong bulat ke ataupun dia darab 10 negatif tu? Sebenarnya yang kosong itu dia bukan betul-betul kosong. Tapi nombor itu sudah terlalu kecil sampai kalkulator bagi kita kosong saja. Kalau dapat yang darab 10 negatif 54 semua tu? Dia kosong, dia ialah kosong, kemudian ada nombor. Kalau awak sambung tekan, okey. awak nampak tak? Nombor itu makin lama makin kecil sampai satu tahap bila cikgu suruh awak tulis, tak boleh tulis lah sebab terlalu kecil. Nak tengok nombor, kalau nombor itu ialah panjang satu utas tari, awak tak nampak tali tersebut sebab terlalu pendek. Mungkin kena pakai mikroskop baru nampak dia sebab dia sudah terlalu kecil. Tapi kalau sekarang awak cuba dengan nombor lebih daripada 1 ataupun kurang daripada negatif 1, keadaan ini tak berlaku kan? Keadaan ini akan berlaku, nombor tu makin lama makin besar. Betul? Betul. Itu sebabnya untuk janjan geometri, cikgu hanya boleh tanya hasil tanpa ketak terhinggaan kalau A awak di kawasan ini. Sebab bila A awak di luar dia, awak akan dapati belakang dia bukan kosong. Begitu juga untuk janjan geometri. Kalau ada masa awak boleh cuba. Awak letak janjan geometri 1A, kemudian awak fikirkan 1D awak sendiri ataupun 1A awak sendiri. Lepas tu awak buat sama dengan. Tapi untuk janjan aritmetik itu awak kena pakai tambah lah. Kena pakai tambah. Awak akan tengok tekan sampai bila pun dia akan keluar kosong. Dia tak akan keluar kosong. Itu sebabnya janjan aritmetik cikgu tak mungkin tanya awak hasil tanpa ketak terhinggaan sebab benda ini tak boleh ujuk. Tak boleh ujuk. Awak tambah lagi satu sebutan, nilai itu akan berubah. Tambah lagi satu nilai, benda itu akan berubah. Tapi untuk ini, bila A awak di kawasan itu, benda ini ujuk. Benda ini ujuk. Dan benda ini berlaku di mana? Sebenarnya dalam kehidupan harian kita, ada kerja-kerja macam ini. Kita sebenarnya selalu jumpa. Bayangkan kita ada sebiji bola. Awak lantun dia ke bawah. Dia akan pantul ke atas, turunkan. Pantul ke atas, turunkan. Sampai satu masa, mungkin awak kata, cikgu dia sudah berhenti. Tapi sebenarnya, dari segi matematik, dia sebenarnya tak berhenti. Dia tak berhenti. Dia masih, tapi dia punya itu terlalu sikit. Sehingga mata kasar kita nampak dia tak bergerak. Macam kamu sudah belajar kimia, awak sudah belajar fizik kan? Awak belajar molekul, awak belajar kan untuk satu benda dia sebenarnya terdiri daripada banyak molekul itu. Molekul itu sebenarnya tak berhenti kan, dia bergerak kan?
Tapi kenapa mata kita tengok benda ini, kita tengok mana dia bergerak, dia tak bergerak pun. Kamu tak rasa benda itu bergerak. Tapi sebenarnya molekul-molekul dalam tu bergerak. Tapi tak rasa sebab apa? Sebab pergerakan itu terlalu sikit. Mata kasar kita tak nampak. Sama macam tadi kamu tanya cikgu, ini masuk ke? Kamu bayangkan, 0/10 kuasa, tadi apa? Katakan 0.2 lah. Darab 10 kuasa negatif 54. Ini maksudnya apa? 0.000000000000002. Mana kita nampak benda ini? Kalau itulah panjang satu benda, nampak dia tak? Awak tak nampak. Dan kalau awak tambah benda ini, awak biasanya tak tambah lah. Cikgu tambah pun tak nampak kesan dia. Terlalu sikit. Terlalu sikit. Okay, so itu cikgu sebab sikit cikgu terangkan kenapa hasil tanpa ketak kehinggaan hanya wujud untuk janjan geometri yang mempunyai nisbah sepunya di kawasan ini. Okay, kalau kamu boleh faham lah. Kalau tak boleh faham sebenarnya pun tak ada apa. Macam semalam kan tak faham, masuk formula kira aja. Okay, tapi kebaikannya ialah apa? Macam tadi cikgu jawab soalan 4, bila cikgu nak masuk formula ini, cikgu dapati, saya 2, something wrong. Ada benda cikgu sudah salah. Tadi kesalahan saya ialah cikgu salah baca janjang. Mungkin kesalahan awak baca A itu terbalik. Maksud saya sepatutnya 1 bagi 4, tapi awak buat 4 bagi 1. So itu yang menyebabkan awak dapat nisbah sepunya yang lebih daripada 1. So itu kalau awak tahu konsep dia, itu kebaikannya lah. Sebab kadang-kadang dia boleh tolong awak check. Ada something wrong kepada persamaan saya. Okay, boleh ya? Okay, di sini kalau kamu tengok cikgu tulis sini, A tak boleh sama dengan kosong. Kamu tahu kenapa A tak boleh sama dengan kosong? Cuba bayangkan, kalau A awak ialah 1000, A awak ialah kosong, apa jadi kepada sebutan awak? 1000, 0,000000000. So tak wujud kita tak wujud A kita tak sama dengan kosong sebab itu tak bentuk janjan geometri. So dia ada tarifan, dia sekat dia lah. Dia sekat dia. Sebenarnya A pun tak sama dengan 1 lah. Dia pun akan sekat. Sebab kalau A sama dengan 1, awak akan dapat satu janjang. Kita katakan A 1000, maka bila cari 1 kan serupa. 1000. Tak nampak pun itu janjang apa. Janjang geometri ke janjang aritmetik. Sesuka hati awak cakap. Awak pun boleh kata dia janjang aritmetik. Sebab tambah kosong. So biasanya D kita tak letak D kosong, A kita tak letak dia 1 ataupun kosong lah. Sebab dia akan bentuk satu janjang yang pelik. Okay, so itu apa yang kita belajar semalam, macam mana kita gunakan rumus untuk cari benda yang dia nak. Dan macam cikgu cakap semalam, kalau soalan jenis itu, awak tak nak pakai rumus pun boleh. Awak boleh senaraikan, lepas tu bagi saya jawapan. Tapi hari ini kita akan pergi kepada bahagian ini penyelesaian masalah. Maksudnya soalan kali ini, nak tak nak awak kena gunakan rumus. Awak tak ada pilihan lain. Awak kena gunakan rumus. Sebab kalau kamu baca soalan ini, awak tidak tahu sebutan pertama awak berapa, beza sepunya awak berapa. So nak pakai formula macam mana? A tak tahu, D tak tahu, ataupun A tak tahu. Saya nak masuk nilai macam mana? Tak boleh. So soalan jenis ini kalau kamu tengok dia bagi maklumat sebutan. Ataupun kadang-kadang dia bagi maklumat hasil tambah, lepas itu dia tanya awak, apakah A, apakah D? Apakah A, apakah A? So jenis soalan ini. Jenis soalan ini sebenarnya tak susah. Sebenarnya tak susah. Hanya awak perlu buat selesaikan persamaan. Okay. So kita tengok ini contoh pertama ini. So cikgu kata sebutan kelima. Okay, bagi satu janjang aritmetik janjang aritmetik ialah 4. So apakah rumus kita boleh pakai? Okay, dan apakah nilai kita boleh ganti masuk? Cikgu panggil orang Awak tengok nota sendiri sebab cikgu tak nak pusing cikgu punya screen up down nanti awak sakit kepala tengok dia. Okay. Mula dengan Amira Naswa. So ayat ini, sebutan kelima dalam satu janjang aritmetik ialah 4. Apakah persama yang cikgu boleh tulis keluar? Awak cakap dengan saya rumus apa nak pakai dulu? Tn sama dengan A tambah kurungan N tolak 1D. Okey, betul. So, macam mana nak masukkan nilai? A tahu? Tak tahu. Kalau tahu sudah ada jawapan kan?
N tahu? N tak kan? Sebutan kelima? Kelima, 5. 5. Sebab sebutan kelima maksudnya T5. Okey, tolak 1. D tahu? D tak. Tak tahu. Tak tahu apa jawapan dia? Tahu tak? A tambah 5 tolak 1 D ni sama dengan apa? Tak. Soalan kata sebutan kelima dia ialah 4. Oh, 4. Okay, itu bentuk soalan dia. Di mana bila awak masuk ke dalam rumus, awak tengok ada nombor kita tahu di sebelah kiri, ada nombor kita ada tahu di sebelah kiri, sebelah kanan. So ini bukan soalan macam seperti inilah tekan-tekan kalkulator dapat jawapan. Ini melibatkan selesaikan persamaan. Okay, cuba tengok persamaan ini. A tanpa kurungan 5 tolak 1 D sama dengan 4. Mungkin tak saya selesaikan untuk dapat jawapan A dan D? Tak. Tak, sebab ada dua benda tak tahu. Okey, jadi kita cuba baca ayat kedua. Sebutan ke-9 dalam satu janjang aritmetik ialah 16. Sambung Amira. So kali ini nak pakai rumus apa pula? Sama. Sama. So masukkan nilai. A T9 sama dengan A tambah 9 tolak 1 D sama dengan 16. Okay. So kali ini kalau kamu tengok persamaan ini, kalau cikgu nak selesaikan dia pun tak boleh sebab ada A, ada D. Tapi sekarang awak ada dua persamaan, ada dua benda tak tahu. So macam mana kita nak buat? Amira sambung. Macam nak buat? Saya sekarang ada dua persamaan dan setiap persamaan itu ada dua benda saya tak tahu. Satu ialah A, satu ialah D. So macam mana saya nak selesaikan dia? Apa yang terbayang dalam otak awak? Amira, masih ada? Ataupun tak tahu nak cakap apa tapi awak nak buat apa? Ikut awak pun boleh. Sebab kadang-kadang tahu buat tapi tak tahu cakap kan? Boleh. Awak nak buat apa? Cikgu ikut awak. Yang ganti masuk dengan potong tu kan cikgu kan? Saya tak akan buat persamaan serentak. Yang awak cakap itu ganti masuk itu persamaan serentak. Persamaan 1, persamaan 2. Okey? Okey, cikgu ikut awak buat. Awak nak buat apa awak cakap? Awak nak potong-potong lah, awak nak ganti-ganti lah cikgu ikut awak. Sekejap ke? Awak cakap cikgu buat sebab tak boleh tunggu awak habis baru cikgu buat. Awak cakap cikgu buat. Terus awak cakap saya nak buat apa? Awak nak pakai kaedah ganti ke kaedah hapus? Hapus. Hapus kaedah hapus. So okey, cikgu rasa kita ringkaskan dulu kot. Okey, persamaan 1 kalau awak ringkaskan dapat apa? A tambah 4 D sama dengan 4. Okey, lebih senang kan? Okey, persamaan 2 A tambah 8 D sama dengan 16. Ini lebih senang macam ini kan? Okey, so awak nak pakai kaedah hapus Okey, katakan cikgu label ini sebagai 3, ini sebagai 4. So macam mana hapuskan dia? Yang bawah tu darab 2. Yang bawah, yang persamaan 3 darab 2. Yang persamaan 3 darab 2. Okey, persamaan 3 awak nak darab 2. So awak akan dapat 2A tambah 8D sama dengan 8. Okey, cikgu bagi nombor supaya senang awak nak cakap. Okey, lepas tu 8D tu potong. Okey, 8D maksudnya 5 dengan 4 lah kan? So awak nak 4 tolak 5 ke 5 tolak 4? 5 tolak 4. Okey, cikgu ikut awak 5 tolak 4. So 2A tolak A, A. 8D tolak D, kosong. 8 tolak 16, negatif 8. Cikgu dapatlah jawapan A. So kita sudah jawab ini kita sudah jawab ini. Okey, sambung. Saya nak beza sepunya. A tu A tambah 4 dia sama dengan 4 ganti dengan negatif 8. Persamaan mana? Awak nak masuk ke dalam persamaan mana? Sebab cakap cepat sangat cikgu tak boleh ikut. You nak masuk ke dalam persamaan mana? 1, 2, 3, 4, 5? 4. 4 lah. Okey. So negatif terus 8. nak pindah dulu.
Terus masuk So negatif 8 tambah 8D sama dengan 16. Okey, 16 sampai tambah 8. Okey. Sebenarnya terus tekan kalkulator pun boleh. Kalau siapa nak buat manual pun boleh 24 maka D sama dengan 3. Boleh? So ini cadangan Amira bagilah. Mungkin ada di antara kamu akan tertanya-tanya, cikgu kenapa tak terus persamaan 4 tolak persamaan 3? A pun boleh hilang. Sesuka hati awak lah. Okay? Betul juga. Tak apa. Sebab waktu itu Amira nampak nak hapuskan D. Dia tak nampak sebenarnya. Amira kalau kamu tengok persamaan 4 tolak persamaan 3, A hilang terus. Nampak? Tapi tak nampak pun tak ada masalah. Janji awak ikut peraturan persamaan serentak itu, awak pun boleh tapak. Okay, sebutan pertama awak negatif 8, beza sepunya awak 3. Itu maksud saya. Untuk soalan ini awak tak ada pilihan tau. Nak tak nak awak kena pakai teknik rumus. Sebab awak tak mampu senaraikan dia. Lepas dapat jawapan, mungkin awak boleh cuba senaraikan untuk semak jawapan kita betul ke tak betul. Nak semak dengan cepat. Kalau semak penyelesaian kita, biasanya orang yang salah atau tak salah. Okay? Kalau awak nak semak jawapan kita betul salah, awak tengoklah. Sebutan pertama ialah negatif 8. Okay, negatif 8. Beza sepunya kita ialah 3. So kita ambil kalkulator tekan aja. Okay? Kita ambil kalkulator tekan saja. Negatif 8 sama dengan tambah 3 sama dengan. Okay, kita dapatlah negatif 5, negatif 2, 1, 4, 7, 10 dan seterusnya. Kita tengok balik soalan ni. Soalan tadi kata sebutan kelima ialah 4. Betul ke? 1, 2, 3, 4. Ya, sebutan keempat kita, sebutan kelima kita ialah 4. Betul. Okey, satu lagi dia kata ke-9 ialah 16. Okey, 5, 6, 7. Tak cukup. Kena 2 nombor lagi. So, cikgu sambung tekan lagi. 13, 16. So, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Sebutan ke-9 saya ialah 16. Okey, betul. Maka kita agak pastilah penyelesaian kita okey. Khasnya siapa yang selalu try buat persamaan serentak punya. Awak boleh pakai teknik ini untuk semak. Boleh untuk semak aja. Kalau awak semak, cikgu saya dapat sini 18 tapi tadi atas itu 16. Maksudnya ada kesalahan telah dilakukan. Tapi dia tak mampu beritahu awak salah di mana lah. So awak kena buat sendiri balik lah. Tengok mana kesalahan awak sendiri. Boleh pakai teknik ini untuk semak kita buat betul ataupun salah. Tapi setakat tahu betul salah aja, kita tak nampak. Kalau salah, tak nampak salah di mana. Tak nampak salah di mana. Khasnya untuk siapa yang selalu try punya. Awak boleh cuba pakai teknik ini. Okey, kita pergi kepada soalan kedua. Sama je sebenarnya. Sebenarnya hari ini tak ada benda nak cakap. Itu saja. Sudah habis kelas saya. Tak apalah, kita tengok banyak-banyak contoh. Kita tengok banyak-banyak contoh. Okey, soalan 2. Okey, soalan 2, cikgu kata sebutan ketiga bagi satu janjan geometri ialah 1. Dan sebutan ke-6 ialah 1/64. Okey, itu 2 maklumat cikgu bagi kepada kamu. So, kalau dia ialah janjan geometri, cikgu mesti tanya sebutan pertama, nisbah sepunya lah. Cikgu tak mungkin tanya beza sepunya. Sebab JG tidak ada beza sepunya. Okey, Anissa, yang warna hijau itu cuba bentukkan persamaan. Okey, cakap dengan saya dulu, rumus apa nak pakai? Anissa, tengok sendiri modul muka surat pertama, rumus mana nak pakai? Anissa? Hilang. Shikin? Ya. Okey. Rumus mana cikgu nak pakai untuk ini? Sebutan ketiga dalam satu janjan geometri ialah 1. Tn sama dengan AR N tolak 1. Okey, betul. So, masukkan. AR 3 tolak 1 sama dengan... Kita perlu tulis. AR, okey, lepas tu? 3 tolak 1. Okey, 3 tolak 1. Sama dengan 1. Sama dengan 1. Okey, betul. Itu warna hijau punya. Okey, warna biru punya? AR 6 tolak 1 sama dengan 1/64. Okey. So sekali lagi kalau kamu tengok dua persamaan ini, kita ada 2 benda tak tahu. So kita tak mungkin selesai secara perasingan. So kita akan buat persamaan serentak.
kita akan buat persamaan serentak. Okey. Syikin sambung Okey, cuba buat persamaan serentak. You nak pakai kaedah apa ataupun you nak buat apa? Cikgu ikut awak. Nak ringkas dulu ke ada apa-apa? Ringkas dulu. Okey, ringkaskan dulu. So persamaan 1 akan jadi AR kuasa 2 sama dengan 1. okey. Persamaan 2 akan jadi AR kuasa 5 sama dengan 1/64. okey. Okey, so sekarang cuba buat persamaan serentak ini. Kaedah ganti, kaedah hapus. Kaedah ganti. Kaedah ganti, okey. So 3 dan 4, mana satu lebih senang? 3. 3. Awak nak buat A sama dengan ke nak buat R sama dengan? A sama dengan Okey, A sama dengan? 1/R kuasa 2. Okey. So inilah persamaan 5 kita. Ataupun biasa kita cakap itu persamaan 3 kan? Okey, lepas tu datang daripada persamaan 3 kita mesti masuk ke dalam persamaan yang satu lagi lah. Okey, cikgu masuk dulu A kita 1/R kuasa 2. Kemudian R kuasa 5 sama dengan 1/64. Okey, sambung. Cuba. Tak apa, cuba. Gunakan semua pengetahuan yang awak pernah belajar untuk jawab soalan ini. Yang R2 tu darab dengan R5 Dan dia satu di bawah, satu di atas. Mana kita boleh darab? Awak nak darab silang? Tak tahulah. Langsung tak ada idea ke awak rasa ada tapi tak yakin saja? Tak ada. Tak ada langsung. Memang kalau exam awak akan berhenti di sini. Kalau ada idea cakap aja, nanti cikgu beritahu awak betul ataupun salah. Ada idea tak ada idea senang cikgu tanya awak. Dalam exam awak akan berhenti di sini ke? Kalau awak berhenti di sini maksudnya awak tak ada idea lah. Kalau Okay, R5 tu 5 tolak dengan 2. Yang R5 ya, kita boleh gunakan indeks yang kita belajar ini maksudnya R kuasa 5 bagi R kuasa 2. So itu maksudnya R5 tolak 2. Betul? Idea ini betul? Idea ini betul. Okay, so sama dengan 1/64. Okay, sambung. R3 sama dengan 1/64. Okay, R3 sama dengan 1/64. Okay, kejap. Okay, sambung. Yang 3 tu pindah. Okay, jadi apa? Kuasa 3. Pindah takkanlah kuasa 3 juga. Kuasa 3 kalau pindah? Apa tu? Jadi Kuasa 2 pindah jadi punca kuasa 2. Kalau kuasa 3 punca kuasa. Punca kuasa 3. Okey, 1/4. 1/4. 1/4. Ada tambah tolak tak? Tiada. Tak ada Kalau kuasa kita ialah ganjil tak ada tambah tolak. Kalau ini R kuasa 2 maka ada tambah tolak. Okay, so kita sudah tapak R kita. Okay, cikgu kecilkan sikit. Banyak nak tulis sini. Okay, kita sudah tapak R kita. So kalau saya nak tahu A, masukkan dekat persamaan 1. okay, sebenarnya masuk persamaan 1 pun boleh, 2 pun boleh. Tapi paling senang, cikgu pernah ajar kamu kalau sistem kalau awak buat persamaan serentak jenis kaedah ganti, lepas awak tapak salah satu jawapan, paling senang ialah masuk kepada ini. Iaitu tempat yang awak buat apa A sama dengan R sama dengan bila awak masuk ke dalam, dia tak ada kerja algebra lah. Dia hanya terus tekan kalkulator dapat jawapan. Kalau awak masuk dalam persamaan 1 ke, 2 ke, 3 ke, 4 ke, nanti kena pindah-pindah lagi. Boleh kan?
Okey, so cikgu bagi awak masuk persamaan 5 sebab itu yang sepatutnya. Lebih baik Okey, so kalau saya masukkan, okey, so kalau kamu tengok A ini ialah 1/4. Ini semua ada 1 per. Kalau awak takut sendiri tak boleh bezakan, maka awak tulis macam ini. 1 bahagi A kuasa 2. Okey, jawapan? 16. 16. So kita sudah jawab kedua-dua soalan walaupun cara kita keluar jawapan tak ikut urutan dia Dia tanya sebutan pertama baru tanya nisbah sempurna. Tak ada masalah. Awak boleh cakap ajalah. Awak boleh cakap aja. A kita sebutan pertama kita ialah 16, B nisbah sempurna kita ialah di mana? Okey, ialah 1/4. Awak boleh bagi saja dua jawapan ini, iaitu satu di sini, satu di sini. Okey, boleh? Okey, hanya di sini cikgu nak ajar kamu satu cara okey, untuk selesaikan persamaan serentak. Okey, ini kita selesaikan persamaan serentak yang melibatkan janjan geometri punya. Okey. Apa yang tadi siapa buat? Tadi apa yang Syikin buat itu tak ada masalah. Itu cara biasa. Tapi sebenarnya kalau dia ialah janjan geometri, kalau awak perlu buat persamaan serentak, kita sebenarnya ada satu cara shortcut, iaitu kita gunakan bahagi. Biasanya kita jarang buat. Biasanya kita akan buat itu tanpa apa, itu tolak apa. Kita jarang buat kerja bahagi. Tapi sebab rumus janjan geometri keistimewaan yang ada pada dia, jauh lebih senang kalau awak selesaikan persamaan serentak ini dengan teknik bahagi. Kita tak gunakan kaedah ganti, kaedah hapus seperti biasa. Tapi kalau nak, boleh tak? Boleh. Macam Syikin tadi, dia pakai kaedah ganti, dia boleh dapat jawapan juga. Tak salah. Tak salah. Hanya jauh lebih senang kalau awak pakai teknik bahagi. Sebab tak kisahlah, awak pakai kaedah hapus ke, awak pakai kaedah ganti ke, tujuan awak nak hapuskan salah satu anu. Kan, kita buat kerja ini, tujuan kita nak hapus satu anu aja. Janji saya percaya hapus. So, cikgu akan ajar kamu teknik bahagi ini Dia sesuai untuk tajuk jantan geometri saja So, kalau kamu tengok cikgu tulis kita ada AR kuasa 2 sama dengan 1. Okey, lepas tu kita ada AR kuasa 5 sama dengan 1/64. So, persamaan 1, persamaan 2. So, kita buat bahagi. Okey, bila nak buat bahagi sebenarnya tak kisah. 1 bahagi 2 pun boleh, 2 bahagi 1 pun boleh. Tapi biasanya cikgu suka kuasa tinggi itu di sebelah atas. Tapi sebenarnya tak kisah. So, cikgu akan buat teknik bahagi 2 bahagi 1. Cikgu akan buat 2 bahagi 1. So, sini akan jadi AR kuasa 5 bagi AR kuasa 2. Yang sebelah sini 1/64. Kalau tak tahu nanti macam nak potong, awak tulis di tepi. Bahagi 1. Okey. Lepas awak buat ini, kalau kamu tengok okey. A dengan EA ini boleh potong sebab hubungan mereka darab. So, awak dapat R kuasa 5 bagi R kuasa 2. So, akan buat macam tadi Syikin buat lah. So, R 5 tolak 2. Okey. 1 bagi 64 bagi 1, awak dapatlah 1/64. Lepas tu akan tengok akhirnya awak pergi kepada benda yang sama macam Syikin. Alamak. Okey. Sama dengan apa yang Syikin buat. Walaupun tengah-tengah kita punya perjalanan kita berlainan. Okey. Awak akan buatlah. Kejap. Hand. Kejap. Save dulu. Okay. So, akan dapat macam mana ni? Tak nak bagi cikgu tulis. Okay. Help. Tak nak bagi cikgu tulis. Kejap, saya tutup, masuk balik. Cikgu masuk balik dia tak nak bagi cikgu tulis.
Okay. Mana dia? Mana dia? Okey, sini. Okey. Cikgu sambung balik ya. So ini A kuasa 3 sama dengan 1/64. Tapi kalau kamu tengok bahagian ini sudah serupa macam Syikin tadilah ya. Kalau tukar-tukar warna tak apalah. Punca kuasa 3 bagi 1/64 sama dengan 1/4. Hanya untuk ini cikgu tapak A dulu. So bila saya nak tapak A, saya boleh masuk mana-mana satu lah Saya boleh masuk mana-mana satu. Contohnya cikgu masuk ke dalam persamaan 1. Kali ini cikgu tak adalah kata nak masuk persamaan 3 sebab cikgu tak pakai kaedah kanti. So nak tak nak kena buat algebra jugalah. A 1/4 kuasa 2 sama dengan 1. So A 1/16 sama dengan 1. A sama dengan 16. Awak akan dapat jawapan serupa. Awak akan dapat jawapan serupa. So itu satu teknik awak boleh pakai khas untuk janjan geometri sahaja. Khas untuk janjan geometri sahaja. Janjan aritmetik tak boleh pakai ini. Pakai ini lagi pengsang awak nanti. Hanya janjan geometri saja kita boleh cuba pakai teknik bahagi ini. Okay, nanti ada peluang kita tengok lagi contoh kalau ada. Okay, kita pergi kepada soalan 3. Soalan 3. Okey. Sampai siapa sudah? Atika. Okey. So, persamaan pertama. So, apa dia? T7 sama dengan... Okey, rumusnya ialah mana T7 tu? A tambah 7 tolak 1 dalam kurungan D. Okey. Lama-lama bila awak buat cepat, sebenarnya 7 tolak 1 tu kalau awak nak tulis 6 boleh ya. Boleh, tak ada masalah Okey, maklumat kedua. S15. Okey, so S15 rumus mana nak pakai? 15/2 dalam kurungan 2A tambah 15 tolak 1 D. Dan sama dengan 585. So tidak ada orang wajibkan. Kalau yang persamaan pertama saya gunakan rumus TN, yang kedua mesti pakai rumus TN. Bergantung kepada soalan. Contohnya contoh 3 ini cikgu bagi yang pertama itu ialah sebutan ketujuh TN. Yang kedua itu cikgu cakap hasil tanpa 15 sebutan pertama S15 lah. Okay, so bila awak dapat dua persamaan ini, nanti sama jugalah awak pergi buatlah persamaan serentak. Cikgu tak sambung sebab cikgu nak tengok contoh yang seterusnya. Tapi kerja yang serupa, kerja serupa. Kalau janjang aritmetik kita selesai macam biasa, kaedah hapus, kaedah ganti. Dia tak ada special punya perjalanan Okey, kita tengok soalan 14. Soalan 14. Okey, kita orang lagi. Farisa. Okey, so apakah maklumat pertama? Ambil formula TN sama ARN tolak 1 tu kan? 18 itu ialah apa? Oh, sebutan pertama A. Tak payah. Tak semestinya tiap-tiap kali yang terus dimula dengan formula. Soalan memang boleh ubah-ubah dah Okey. Maklumat kedua ini? Hasil tambah 27. Okey, hasil tambah itu S apa S infinity. S infinity. So, masukkan formula dia. 18 per 1 tolak R. Okay, di sini cikgu perlu buat persamaan serentak tak? Tak. Tak payah. Sebab kalau kamu tengok sini, persamaan ini, satu benda saya tak tahu saja. Selesai biasa je lah. Tak payah persamaan serentak. Walaupun dia punya pattern dia macam soalan persamaan serentak kan. Tapi kalau awak tulis kalau rupanya dia bukan persamaan serentak. Sebab memang kita dapat satu persamaan dalam itu satu benda tak tahu saja.
Okay, so Frisa kita cuba selesaikan secara manual. Tapi sebenarnya macam cikgu cakap bersama ini dia bukan kuadratif. Kalau awak nak pakai sheet calculate boleh. Tapi cikgu nak cuba cikgu nak praktis kamu pakai manual Okay, Frisa sambung. Kalau manual macam mana kita buat? 1 tolak R tu pindah. Okay, so kita akan pindah dia ke sini lah. Kan? Kita darat silan. So, apa dia? 18 sama dengan 27 tolak 27R. Okay, boleh. Okay, betul. Sambung. 18 tolak 27. Sama dengan? Negatif 27. Okay. 18 tolak 27 berapa? Kejap. Negatif 9. Negatif 9. Okay, sambung. 1/3. Okay, soal sama dengan negatif 9 bagi negatif 27 iaitu 1/3. Okay, tapi siapa kalau terus tekan yang cikgu petak biru itu awal sheet calculate pun dia bagi jawapan ini. Okay, dia pun bagi jawapan ini. So kalau ini kita sudah jawab soalan A iaitu apakah nisbah sepunya. Tapi belum jawab soalan B So nak jawab soalan B? Nak jawab soalan B? Tn sama dengan Tn sama dengan 18 1/3 2 tolak 1. Okay, so sebenarnya T2 lah T2. Okay, kira? Betul, tapak 6? Okay, kita sambung lagi. So, bukan tiap-tiap kali soalan mesti sama dengan. Mungkin dia akan melibatkan ketaksamaan. Okay, mungkin dia akan melibatkan ketaksamaan. Tapi soalan yang cikgu bagi ni, kalau kamu tengok, cikgu bagi 1, 3, 9. Maksudnya cikgu sudah bagi sebutan. So, sebenarnya soalan ini kalau awak nak buat, awak pun boleh pakai teknik senarai. Faham tak? Maksud saya awak buat macam ini. Okay. Ruangan. Okay. Awak buat macam ini. Okay, kita ada 1, 3, 9, 27 dan seterusnya. Okay, dia tanya apakah hasil minimum N supaya hasil tambah N sebutan pertama. Maksudnya dia nak hasil tambah dia melebihi 10,000. So, kamu pergi buatlah. Okay. Kalau saya akan buat macam ini. So, bila tambah 2 sebutan, saya dapat 4. Tambah lagi sampai 3 sebutan, saya dapat 13. Kamu tahu macam mana cikgu tulis nombor ini? Kenapa cikgu tulis 13 tahu? Hazwani tahu kenapa cikgu tulis macam ini? Sebab yang maksud cikgu ini ialah hasil tambah 2 sebutan pertama. Ini hasil tambah 3 sebutan pertama. Ini hasil tambah 4 sebutan pertama. Boleh faham? Okey So cikgu senarai banyak-banyak sikit. Okay, 1 sama dengan nisbah sepunya janjang geometri, nisbah sepunya ialah 3. 1, 3, 9, 27. Okey, 81, 2, 4, 3, 7, 2, 9, 2187, 65, 61, 1963. Kalau awak tanya saya, cikgu bila nak berhenti, sesuka hati saya lah. Saya pun tak tahu bila nak berhenti. Tulis sikit, banyak sikit. Takut nanti kena buat banyak kali. Okey, cikgu nak isi ini. Okey, cikgu nak isi ini. Ada ni, tekan kalkulator. Apa sepatutnya cikgu tulis di sini? 40 tambah 81. Yang lain tolong semak 121. Okey, 121 ini ialah S5. Okey, tambah lagi? 364. Okey, betul itu S6. Tambah lagi? 1093. Okey, itu S7. Tambah lagi? 3280. 3280. Itu S8. Tambah lagi? Belum sampai kan? Belum sampai. Okey, sambung lagi. 9841. Sudah sampai? Belum lagi. Okey, sambung lagi. 29524. 292?
29524. 29524. Itu S10. Sudah sampai? Adakah dia sudah melebihi 10,000? Okey, dia sudah melebihi 10,000. Kita sudah lebih pun. Sudah melebihi 20,000 pun. Dia sudah melebihi 10,000. Okey, jawapan apakah hasil minimum N? Kalau siapa pakai teknik senarai itu, ingat dia jangan lupa tulis jawapan awak. So, apa jawapan dia? Kalau soalan tanya, cari hasil nilai minimum N. Ada ni? Kalau inilah jadual awak, so apa jawapan nilai minimum N? S10. Bukan S10, 10 sahaja. Oh. N ini. So nilai minimum ialah 10. Kita tambah sampai 10 sebutan, dia sudah melebihi 10,000. Kalau tambah 11 sebutan, lagilah dia melebihi. Tapi sekarang dia nak pertama kali dia melebihi. So itu kalau cikgu pakai teknik senarai. Kamu senarai lengkap, lepas tu tulis jawapan. Okey. Kalau nak buat pengiraan, gunakan rumus macam mana? Macam mana? Okey, naik atas balik. Adam, macam mana? Ini cikgu akan melibatkan rumus apa? Kalau yang cari hasil sebutan. So, cikgu akan gunakan rumus apa? Banyak-banyak rumus yang ada pada muka surat 1 itu. Rumus Sn sama dengan N per 2 dalam kurungan 2A tambah dalam kurungan N tolak 1D. Salah. Tahu kenapa? Ini janjang apa? Geometri. Janjang geometri. Awak bagi saya itu janjang apa? Arimetri. Itu yang awak kenapa hati-hati tengok balik janjang apa yang terlibat di sini. So rumus sepatutnya cikgu pakai Sn A dalam kurungan 1 tolak R kuasa N per 1 tolak R. Okey, awak nak pakai yang satu lagi yang satu lagi boleh juga kalau awak nak pakai R kuasa N bagi. Okey, kita akan pakai 1 tolak R. Okey, nak pakai ini pun boleh tapi sebab cikgu tak nak kelirukan kawan yang tak masuk kelas ini, cikgu pakai yang cikgu ada dalam nota saya saja tapi tak salah sebenarnya Okey R kuasa N tolak 1 A tolak 1. Okey, sekarang cuba masukkan ini. Masukkan ini. Macam cikgu nak tulis. A tahu tak? 1. Okey, A tahu tak? R. Sekejap cikgu. Okey. 3. Okey. N tolak 1. A. N tak tahu tak? N tak tahu. Okey, A. 3 tolak 1. 3 tolak 1. Dan apa yang awak tahu tentang sebutan ini? Yang melebihi 10,000. Kosong. Okey, sekarang kita cuba selesaikan ini. Tak ada kaitan dengan janjang sudah. Ini algebra. Macam mana nak selesaikan persamaan ini? Okey? Macam mana nak selesaikan persamaan ini? Okey, Ilya? Ya, mudahkan dulu. Okey, permudahkan. Macam mana? 3 N tolak 1 per 2 lebih besar daripada 10,000. Mana 1 itu pergi? Darab. Okey. Sebenarnya kita tarak keseluruhan ini dalam matematik 1 tarak dengan apa akan dapat itu. Kalau sekarang cikgu punya ini ialah macam ini kamu tak boleh tarak kedaran tau. Dia memang macam ini sahaja. Faham 1 cikgu saya bukan tarak dengan 3 kuasa N, cikgu tarak dengan keseluruhan. So tapak dia balik. Cikgu nak betulkan sebab takut ada orang ingat awak pergi buat 2 anak panah. Sebenarnya bukan Oh, okey. Okey, sambung. Pindah 2. Okey, pindah 2, 3. So kita sini tapak 3 kuasa N tolak 1. So pindah jadi apa? Tarak tolak tarak tambah tolak tarak bagi. Darab. Tarak. Okey, 20,000. Simbol perlu ubah tak? Tak. Tak perlu sebab awak darat nombor positif. Okey, sambung. Kejap cikgu hantar dia ke bawah sikit. Alamak, masa sudah lebih sikit. Kamu lepas ni kelas apa?
Sejarah. Lama. Okey, kena cepat sikit. Tapi yang berat. Okey, sambung. 3 kuasa N lebih besar daripada 20,001. Okey, simbol masih tak ubah sebab tolak 1 jadi tambah 1. Okey, sambung. Saya buat log boleh? Boleh, memang kena pun. Okey. Kita logalimakan kedua-dua belah. Okey, sambung. Lepas tu pindah yang N tu bawa depan. Okey, boleh. Kemudian bahagi. Okey, lepas tu kita bahagi. So, log 10, 20,001 bagi. Simbol ubah tak? Tak. Okay. Memang untuk ini tak perlu ubah, tapi cikgu kena ingatkan kamu log 10/3 itu dia penilai positif ke dia penilai negatif, sebenarnya awak tak nampak. Okay. Kamu tengok ini log 10/3 awak rasa dia positif kan? Cikgu tanya awak, log 10 0.3 dia positif ke dia negatif? Ini log 10 0.3 dia nombor positif ke dia nombor negatif? Negatif. Kalau kita tengok sini, cikgu mana ada tanda negatif? Kenapa Ilya cakap negatif? Awak tekan kalkulator, log 10 0.3 adalah satu nilai negatif. So cikgu nak ingatkan di sini bila awak nak buat kerja bahagi log, darab log, kalau melibatkan simbol ketaksamaan, tolong tekan kalkulator untuk tahu sendiri sedang buat bahagi nombor negatif ke bahagi nombor positif. Sebab dari segi mata kita memang tak nampak tanda negatif berkenaan. So ini memang betul lah, log 3 memang satu nilai positif, itu sebabnya saya tak ubah. Okay, sekarang tekan kalkulator. 9.015. 9.015. 015. Dan kita tahu N ini ialah bilangan sebutan. So apakah jawapan untuk N? 10. 10. Kenapa bukan 9? Kalau saya buat penghampiran sepatutnya 9. Sebab bukan lebih besar sama dengan. Okey, kalau kamu tengok sini simbol ini ialah lebih besar. So bila awak nak tulis jawapan integer dia, bukan buat penghampiran tau. Sebab awak kena fikirkan apakah nombor bulat yang pertama kali lebih besar daripada 9.015. Ialah 10, bukan 9. 9 lebih kecil daripada dia. So kalau kamu tengok jawapan adalah sama. Jawapan adalah sama. So cikgu tak sempat masuk soalan sebelah, tapi cerita yang sama pun. Cerita yang sama pun. So cikgu tak payah terangkan. So kamu nanti buat latihan 5.3. Latihan 5.3. Boleh agak banyak sikit lah. Cubalah. Kalau sampai besok tak sempat habiskan semua, you boleh buat berapa, you buat berapa lah. Okay, so itu saja untuk hari ini. Nama yang pernah panggil tu boleh leave, yang lain tu tunggu kejap. Mana stop record? Tiba-tiba lupa. Stop record. Mana stop record? Sini. Okay, boleh mula live untuk next class kamu sebab cikgu